وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Sambung lagi muzakarah kita Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, karangan bagi al-alimil allamati asy-syekh Zainul Abidin Ibni Muhammad al-Fattani al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lawannya lawan bersalahan Allah akan segala yang baharu ialah bersamaan Allah bagi segala yang baharu. Itu dah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, lawan bagi bersalahan Allah bagi akan segala yang baharu. Allah lalu dah kita hurai makna dah. Makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah akan segala yang baharu itu makna tidak serupa Allah pada segala yang baharu, pada zatnya Allah dan pada sifatnya Allah dan pada segala perbuatannya Allah, yakni af'alnya Allah. Kemudiannya hari ini kita nak bahas pulanya lawan bagi mukhalafah. Lawan bagi mukhalafah ni dia panggil mustahil. Kemudian akal kita nak hukum dengan istihalah. Akal kita nak hukum dengan istihalah, tentu tidak. Belum nak hukum tu terlebih dahulu menyata dulu. Tasawur dulu dia panggil. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwuri. Nak hukum di atas sesuatu perkara mesti kena tasawur, cabang masalah benda tersebut. Kalau kita nak hukum tapi kita tidak tasawur sesuatu benda yang kita nak hukum, itu salah. Sebab itulah ilmu ni ada dua. Kalau dalam mantik dia bahas ilmu tu ada ilmu tasawuri, kemudian ada ilmu tasdiqi. Ilmu tasawuri maknanya gambaran sesuatu perkara. Itu pasti terlebih dahulu sebelum daripada ilmu tasdiqi. Tasdiq itu maknanya menetapkan hukum. Seperti kita nak kata si Zaid itu manusia. Belum daripada kita nak hukum kata Zaid itu manusia, kita terlebih dahulu kena kenal gapo dia manusia. Kalau kita pergi kata Zaid itu manusia, tiba-tiba kita tak kenal manusia itu binatang apa, kita salah hukum dia panggil. Maka manusia-manusia itu dia panggil al-insanul hayawanun natiq. Manusia-manusia itu ialah zu hayyin, yang mempunyai sifat berhidup. Itu makna hayawan. Hayawan itu bukan makna binatang. Setengah orang kita ni hayawanun natiq, binatang yang boleh bercakap. Nyabahan manusia binatang itu ni. Kalau manusia tu binatang tak ada beza lah kita dengan lembu kubah. Jadi kita bukan lembu kubah. Lembu kubah tu bukan kita. Maka hayawan di sini dengan makna zu hayyin, yang mempunyai hidup, yang mempunyai sifat berhidup. Bagaimana? Al-mutaharrik bil iradati, yang bergerak dengan kemahuan diri dia sendiri. Tidak sama dengan tumbuhan, batu-batu
Itu tidak boleh bergerak dengan kemahuan diri dia sendiri. Mesti kita kena ambil dia lepas. Kita hak capok dia, maka bergeraklah dia. Kalau kita tak capok batu, maka batu tak bergerak. Maka sebab tu salah besar bila manusia tu berjalan, tiba-tiba sepak batu. Dia kata menatang batu ni. Tak betul. Batu tu tak bergerak, mung tu hak maingan sepak dia menatang dia. Jadi manusia tu yang mempunyai sifat berhidup al-mutaharrik bil iradatih, yang bergerak dengan kemahuan diri dia sendiri, natiqun ay'aqilun, yang boleh berakal, yang boleh memikir. Bukan boleh berakal, yang boleh memikir. Tu dia panggil manusia. Maka kita pun tengok Zaid. Zaid ni nampak dia bergerak dengan kemahuan diri dia sendiri weh. Kemudian kalau kita kata ke dia gitu begini, dia pun menengok mikir. Maknanya bolehlah kita nak hukum Zaid manusia. Itu dia panggil ilmu tasdiqi. Samalah juga dalam bab ketuhanan ke, dalam bab hukum hakam fiqh ke, sebelum kita nak hukum kena tasawur, kena kenal ta'arif benda, definisi benda. Sebab itulah kalau kita belajar kitab fiqh kan, tiap-tiap sebelum daripada nak masuk menjatuh hukum, ulama terlebih dahulu buat mari definisi. Contoh as-salah, faslun fi bayanis salati, fasal pada menyatakan sembahyang. As-salah lughatan ad-du'a'u bil khairi, wa syara'an af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bi syara'ita makhsusatin. Itu dia panggil definisi, itu dia panggil ilmu tasawur itu. Ilmu nak gambarkan sesuatu benda, tasawur, nak buat definisi dia panggil. Karena ta'rif tu dia panggil makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Benda yang bila kita kenal benda tersebut sebab bagi kenal benda yang nak dikenal. Itu dia panggil ta'rif, definisi. Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Perkara yang kita kenal dia sebab bagi kenal benda. Tak kenal dia, maka tak kenal benda. Kalau zaman lah ni dia panggil map location. Gitu. Definisi tu dia panggil peta petaan, atau zaman lah ni panggil map location. Kalau tak tahu map location nak mari surah, jawab dia sesat, tak siapa surah, siapa pilihan. Nak pergi ke mana dia mau? Nak pergi surah Nurul Hidayah. Mana? Tak tahu ke mana. Lepas tu pakai tekan minyak pergi sampai Mekah. Mesti kena kenal map location. Buka map tengok ni jalan dia tu dia. Maka map location tu dia panggil apa? Ta'rif, definisi. Peta petaan. Peta. Peta. Bila kita kenal dia, sebab bagi kenal benda. Siapa ke tempat dia sendiri. Tu dia panggil al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Maka barulah jatuh hukum. Barulah dijatuhkan hukum. Fardu ainin, sembahyang 5 waktu tu fardu ain. Kalau tiba-tiba mari kata semaya ni wajib, fardu ain. Semaya tu apa? Tak tahu semaya tu apa. Bening lah tu. Dia kena kenal dulu semaya tu apa. Baru boleh jatuh hukum. Samalah juga. Ni kita nak kenal pula gapo dia benda lawan bagi wajib. Wajib di Allah Ta'ala hari itu kita kenalnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tu zat, sifat dan segala perbuatan dia tak serupa akan segala zat dan sifat serta perbuatan yang baharu. Habislah, kita pun i'tiqad dah, mesti gitu. Kemudian lawannya, lawan bersalahan Allah bagi segala yang baharu, bersamaan Allah bagi segala yang baharu, mumatsalatuhu lil hawadits. Itu dia panggil lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadits, mumatsalatuhu lil hawadits. Bersamaan atau serupa, mumatsalah, menyerupai Allah akan segala yang baharu. Lawan bagi bersalahan Allah
akan segala yang baharu, serupa Allah, bersamaan Allah akan segala yang baharu. Mana zat Allah serupa dengan zat yang baharu? Zat yang baharu bagaimana? Berjirim jisim. Jauha fardin. Maka kalau zat Allah Ta'ala jisim jirim, berjauha fardin, maknanya Allah Ta'ala tu baharu. Karena setiap benda baharu ni kita tengok semua berjirim berjisim, semua jauha fardin. Apa benda bertokok? Tak ada benda yang tak bertokok. Tengok lagi. Ada benda tak bertokok. Semua benda bertokok belakang. Baki lagi kadang-kadang tokok tu kerah. Jamit, mana benda yang kerah macam dinding ni, nak masuk di dia tak boleh. Ada benda bertokok boleh kita masuk. Ni supaya apa? Supaya air atau udara. Tu bahasa jisim ya, ruah dia panggil. Ruah. Orang Kelantan panggil ruah. Ni. Bukan kosong ni, ada udara. Jisim. Halus. Tu. Maka kalau Allah Ta'ala tu serupa akan segala yang baharu pada zat, maka tengok zat yang baharu ni jenis lagu mana? Jisim jirim atau jauha fardin. Apa? Benda hak berjisim halus, tak boleh nak kerak, nak belah, nak kerisik. Halus, cik sangat. Maka kalau Allah Ta'ala begitu, bermakna Allah Ta'ala tu baharu. Kalau untuk dia sekarang yang kata mudah ya. Kalau Allah Ta'ala serupa lembu dia panggil. Senang ni. Kalau Allah Ta'ala serupa dengan kubah dia panggil. Kalau Allah Ta'ala serupa dengan bewok. Nak kata serupa ke tak serupa? Tak serupa. Hendak tak serupa, tak seduk mari telitah dalam kepala otak kita. Besar mana tubuh Tuhan. Ada tali eci, ada tubuh dak Tuhan. Tak boleh. Kerana hak jenis tubuh, hak jenis jisim ni hak baharu, zat yang baharu. Maka Allah Ta'ala tidak serupa akan zat yang baharu. Serupa Allah akan zat yang baharu. Ni yang kita nak hukum ni. Tentu tidak. Tentu tidak. Tu bersamaan Allah, serupa Allah akan segala yang baharu pada sifat. Pada sifat ke mana? Sifat yang baharu ni arak yang menumpang pada jirim. Arak mana benda kedatangan. Tidak kekal dua masa, tak kekal dua zaman. Tak kekal dua zaman. Macam contoh ni, apa warna gapo nak ayat di dinding? Warna gapo sebenarnya? Kelabu ke gapo? Pink. Biar betul pink, Krim. Peach. Peach hak mula-mula cat tu dulu di dinding ni. Peach hak mula-mula cat dulu dengan peach hak sangat sekarang ni, bukan peach hak tu lah ni dah. Kerana peach nak sebut peach ni. Warna peach yang ada dinding ni dia panggil arak. Arak sifat baharu yang kedatangan di jirim dinding. Maka arak benda sifat baharu yang kedatangan di zat jirim ni, di jirim dinding ni tidak kekal dua zaman, dia panggil dua masa. Mana? Saat pertama kita cat tu, cat kan, kita lesek cat. Saat pertama tu dengan kemudian saat kedua detik hak lain dah tu, bukan hak tu lah dah. Tu bukan hak tu lah dah, bukan yang sama dah, hak lain. Kena ketika itu. Bukan fish hak mula-mula cat tu, hak ni dah lain-lain. Allah Ta'ala senantiasa mentajdidkan fish yang ada di dinding. Sama juga coklat ada di tubuh kita ni sama tak? Bukan coklat hak mula-mula beranak dah. Setiap saat hak lain sama. Itu dia panggil arak. Kerana arak sifat makhluk yang tidak kekal dua masa. Tu kalau berlaku di atas qaul Asy'ariyah lah. Kalau berlaku di atas qaul Maturidiyah, arak tu dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Boleh ke? Tak masalah itu. Khilaf itu bukan khilaf dapat tahap kafir ke tak dapat tahap itu, dia panggil furu'ul aqaid. Kalau mazhab Asy'ariyah, arak tu tidak kekal dua masa. Mana senantiasa setiap saat Allah mentajdidkan arak yang baru semua. Kullu yaum, masuk dalam umum ayat Quran, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Pada setiap masa dia Allah tu di dalam kelakuannya, mana buat kerja dia.
Amma antara hijanya terjadi sama ni. Saat ni jaga saat. Warna lain sama tu. Nah, bukan hijau hak telur dak ni. Ni hijau di kapek di kain ni bukan. Hijau bagus sama ni. Tu. Maka sebab itulah kita minum air teh buh gula dalam air teh. Siapa yang memaniskan air teh? Gula ke Allah? Gula ke Allah? Aku terang jawab sikit. Allah ke gula? Gula deh. Bahaya kalau gula tu kena selu-selu ngucap balik dah. Allah ke gula hak memaniskan air teh? Allah. Bukan gula. Bukan manis di gula tu larut dalam air teh, lalu air teh pun manis dengan sebab manis. Arak, manis tu arak. Jangan jadi macam wahizan manis tu zat bengong leh. Kena ada wahizan. Kena ada. Sahul tu dia mulut kat jepuk dia lah kau ngajar. Tu tahu ngaji mana. Aduh, tak usah jemput gitu. Seorang ni bagus jemput tok peti lalu senang. Mulut tok peti orang aling lalu senang. Jemput tok peti mudah. Jemput apa orang bengong lalu tu. Nah, you dak teka kau orang kampung. Kata. Mana zat mana sifat? Gula dengan manis, mana zat mana sifat? Orang kampung senyap, tak boleh jawab. Manis tu lah zat, ya dia apa bodoh. Manis itu sifat. Nah, manis itu arak, sifat atau arak yang menopel di gula. Allah Ta'ala jadi manis itu di gula. Nah, kemudian gula tu kita letak masuk dalam syai dari teh lah. Nah, siapa memaniskan air teh tu? Kalau siapa dia iktikad gula yang manis air teh ngucap balik 2 kalimah syahadat. Mana ada satu perbuatan selain daripada Allah yang mampu memberi bekas. Nah, mampu memberi kesan. Mana? Manis tu. Mana gula ni pun Tuhan juga boleh beri manis pada air teh. Dah. Siapa yang memaniskan air teh? Allah. Lepas tu manis hak mana tu? Manis hak di gula tadi ke manis lain hak Allah Taala buat di syai tadi di teh tadi. Jawabnya kalau mengikut mazhab Asy'ari, manis lain gula. Bukan manis di gula tu. Kenapa? Kerana arak tak kekal dua zaman. Itu. Bukan manis hak di gula tu larut jerak dalam air kona putar pula aduk kacang kecil-kecil jadi manis. Tak. Kenapa? Kerana arak tak kekal dua zaman. Kalau berlaku di atas Asy'ari, maknanya manis hak lain Allah Taala jadi di syai tu, di teo tu. Tu. Tapi kalau berlaku di atas pendapat Maturidi, Allah Ta'ala yang menjadikan manis pada teo tu di sisi gula tadi dimasukkan ke dalam syai. Nah, tu. Nah, kenapa? Karena di Maturidi arak tu dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Mana baqa zamani dia panggil. Baqa zamani, kekal yang diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan kekal. Jadi manis hak di syai itu manis hak di gula lah. Tapi bukan gula yang memberi bekah, Allah yang memberi bekah pada manis teo. Nah, kerana manis tu manis hak Tuhan kekal. Ni. Gula tak memberi bekah langsung tu. Tu. Jadi jaga-jagalah, takut ke gula pun nama tak sahih mai berat tu. Korang sikit gula ni kecil manis macam tu ni. Kalau kita jadi orang jakat teh tu tanya pula, gula ke Tuhan yang memanis tu. Kali kata gula orang ngucap balik wajib. Ngucap balik Nah, akidah tak sah tu. Siapa yang memaniskan? Allah. Allah. Jadi arak ni tidak kekal dua zaman kalau berlaku di atas pendapat Asy'ariyah. Dan itulah qaul yang kuat, yang rajihnya. Maka sifat Allah Ta'ala kekal. Qudrat yang ada di zat Allah kekal. Iradat yang ada di zat Allah kekal. Sama' basar kalam yang ada di zat Allah kekal.
bukan jenis arak yang kedatangan pada jirim, tidak. Kenapa? Karena zat Allah bukan jirim. Zat Allah zat mutlak, zat sengerti, zat hakiki. Nah, kemudian sifat yang ada di zat Allah tu bukan jenis arak yang menupai di zat, bukan. Kalau jenis arak kan boleh kurang, boleh bertambah. Nah, macam kita kederak kita masalah mula tidak suka lagu ni. Nah, gapo hak ada dekat tunya? Nangis. Nah, lepas kaki tangan pun tak boleh lagi ni. Mulut cak. Sorok bunyi wah. Nah, lama kelamaan tangan kaki pun boleh bergerak dah. Cak tu. Nah, lama kelamaan boleh menerak, boleh mengesok, boleh mengakak, boleh tatih, boleh berjalan, boleh berlari. Tu. Dia panggil arak. Arak tu kedatangan. Lama kelamaan pula tak boleh pula dah nak berlari, pakai tukar, letih, lengos teruk, apa keras lah. Aduh, contoh tu. Nah, itu nak menunjuk kata bahawasanya kederak ada di kita. Nah, dia panggil apa? Arak yang menopel di jirim, di jisim kita. Nah, terima berkurang, terima bertambah. Maka sifat yang ada di zat Allah tidak serupa dengan segala sifat yang baru. Maknanya bukan na'ara, bukan hak jenis kedatangan yang terima berkurang, terima bertambah. Itu dua. Kemudian bersamaan Allah, yakni serupa Allah bagi segala yang baru pada fi'il, pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Tidak, tentu tidak gitu. Mana perbuatan makhluk ni hanya atas jalan ikhtiar usaha yang tidak memberi bekah, hanya layak untuk dakwa saja. Nah, hakikatnya tidak seperti yang didakwa. Mana? Saya mengajar, saya maya, saya baca Quran, saya berzikir. Saya tu orang panggil apa? Sandaran saja, isnad maja. Hakikat yang buat sungguh perbuatan itu Allah. Karena perbuatan makhluk tidak ada satu pun yang memberi bekah, yang memberi kesan maknanya. Ada. Maka perbuatan Allah pada pihak memberi bekas. Tu. Maka kalau bersamaan Allah Ta'ala akan segala yang baru pada segala perbuatan, makna Allah Ta'ala pun bukan Tuhan. Apa? Perbuatan dia pun tidak dapat memberi bekah. Lalu siapa yang memberi bekah pada segala alam ni? Ni siapa yang buat langit bumi? Yang meluluhkan ada langit bumi ni siapa? Kalau bukan Allah Ta'ala lah perbuatan dia yang memberi bekah. Bermakna ada zat yang lain lah perbuatan dia yang memberi bekah. Nah, sedang kita duduk tengok ada langit, ada bumi, ada ni dia panggil asar. Tentu dah setiap asar ada muasir. Setiap kesan, setiap bekas tu tanda adanya yang memberi bekah. Nah, maka kalau Allah Ta'ala tu bersamaan serupa Allah akan segala yang baru pada segala perbuatan, mana perbuatan Allah pun tidak memberi bekah juga. Lepas tu siapa memberi bekah? Tu. Baik. Mustahil Allah Ta'ala itu. Mustahil itu dengan makna istihalah. Kena tulis gitu. Kenapa kena tulis gitu? Kerana bersamaan atas serupa Allah akan segala yang baru tu memang mustahil. Mustahil ni apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Benda, sifat yang akal kita tak boleh nak fikir, nak kata ada. Mana sifat tentu tak ada. Tak ada dengan makna tidak. Sifat tentu tidak. Jadi bersamaan atau serupa Allah akan yang baru tu sifat tentu tidak. Dia panggil mustahil. Hak kita nak hukum dengan kepala otak kitanya istihalah. Apa istihalah? Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Apa tak terima sungguh? Tak. Jadi mustahil Allah itu bersamaan, maknanya istihalahlah Allah itu bersamaan. Apa istihalah? Tentu tidaklah Allah itu bersamaan, yakni serupa akan segala yang baru ini. Atau kita nak orang panggil nak hukum. Nah, kita duk sebut sama dah. Nah, belajar sifat 20 ni bukan qadar duk bila sifat wajib mustahil, bukan. Hak naknya ialah hukum sifat tu. Mana sifat tu wajib, sifat tu mustahil. Kita hukum tu dengan apa? Dengan wujud, dengan istihalah. Ada Allah tu wajib. Akal kita hukum dengan wujud, mesti, sungguh. Itu.
Tidak ada Allah, mustahil. Akal kita hukum, tentu tidak. Istihalah tu dia panggil tentu tidak. Tentu tidak, tiada Allah. Tidak ada Allah. Sama. Sedia Allah, mesti. Sedia Allah tu wajib. Mesti, sungguh tu dia panggil wujub. Wujubul wajib. Lawan bagi sedia, baharu. Baharu Allah tu mustahil. Akal kita hukum, tentu tidak baharu Allah. Tentu tidak tu dia panggil apa? Istihalatul mustahil. Kita kena jaga-jaga gitu. Sebab ada orang buat pelekeh mengaji sifat 20 kan. Dia kata mengaji Allah wujud. Wujud artinya ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada Allah. Allah tak ada. Lepas tu tiada pula. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam cik semua dia ya. Mabuk gerah gitu. Siapa dia mengaji Allah tiada, tak ada orang mengaji Allah tiada. Hak kita mengajinya Allah tiada tu dak. Lagu tu. Allah baharu tu dak. Allah binasa tu dak. Allah serupa akan yang baharu tu dak. Dak tu dia panggil apa? Istihalah. Sebab tu mustahil Allah sini makna istihalah. Sebab apa ulama sebut lagi ni, dia sebut dia panggil tasammuh fil ibarah. Bermudah-mudah di dalam ibarat. Yang sepatutnya ibarat dia istihalah Allah Ta'ala. Apa? Tentu tidaklah Allah Ta'ala itu bersamaan dengan segala yang baru, yakni serupa akan segala yang baru ini. Hanya, ni nak takkid lagi, hanya wajib bersalahan selama-lamanya. Hanya soalnya wajib Allah Ta'ala tu tak serupa akan baharu senantiasa. Apa makna senantiasa? Yakni dia panggil apa ni? Nafi sini nafi intifa mutlak, bukan intifa muqayyad. Difaham daripada mana? Difaham daripada dalil ayat Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala firman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir dah, bukan wa huwas samiul alim. Kalau mengikut Pak Cik Hussein Yi, wa huwas samiul alim. Bengah semua ya. Dia reka ayat Quran sendiri dah. Tu. Kenal tak Pak Cik Hussein Yi? Kenal? Kenal lah dia tu. Kalau tanya soalan bodoh-bodoh umur kau kampung. Antara soalan bodoh yang tanya orang kampung. Tuan-tuan semua ikut Imam Syafi'i. Nabi Muhammad ikut tak Imam Syafi'i? Tengok sedap soalan dia tanya. Nabi Muhammad ikut tak Imam Syafi'i? Berat nana soalan tu bodoh lah tu ni. Soalan tu soalan bodoh lah. Nabi Muhammad ikut tak Imam Syafi'i? Orang kampung jawab, Dah. Apa yang kita dia ikut sangat Syafi'inya? Ikut Nabi tu. Sedap. Dengan akal selapis tu bahasa logik juga dia tu ni. Kalau sebenarnya dia tu bodoh. Apa? Soalan tu tanya awak berapa? Munasabah mu tanya Nabi Muhammad ikut dak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beranak bila? Nabi Muhammad beranak bila? Kalau nak tanya Nabi Muhammad ikut dak Imam Syafi'i, sebelum nak tanya tu siasat dulu Imam Syafi'i beranak bila. Nabi Muhammad beranak bila? Nabi Muhammad bermazhab tak dengan mazhab Imam Syafi'i? Bodoh tu tanya gitu. Dia kena siasat dulu, tu kena siasat. Nak serupa orang tanya Nabi Muhammad naik kereta main ke naik kereta kacik. Bodoh tanya lagi tu. Apa? Dia tak siasat dulu. Kereta ni wujud tahun bila? Nabi Muhammad wujud bila? Kalau orang tu dia tahu, dia siasat dulu. Oh, kereta ada tahun ni. Nabi Muhammad tahu tu. Tak usah tanya, nampak sangat aku bodoh ni. Tu kalau orang cerdik. Mereka bodoh, melulu-lulu dia panggil. Bertanya dengan melulu-lulu soalan. Nabi Muhammad makan dua KFC McDonald. Bodoh tanya soalan itu dia ni. KFC McDonald wujud bila? Nabi Muhammad wujud bila? Ada tak sampai Nabi? Tak ada. Tak ada tanya awak berapa. Tak cerdik dia panggil. Nabi Muhammad mazhab tak Syafi'i? Ikut tak mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i lahir bila? Nabi Muhammad beranak bila? Hidup bila? Ada zaman Nabi mazhab Syafi'i? Tak ada. Tak usah tanya Nabi Muhammad ikut tak Imam Syafi'i, bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Memang tak bermazhab dengan mazhab Syafi'inya. Dah apa kita kena ikut?
Hak betulnya Imam Syafi'i tu ikut Nabi Muhammad. Bila kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Nabi Muhammad lagu tu. Ya belik gitu. Nah, tu beranda apa tahik ni belik. Aduh. Untuk antara soalan saiko tu, saiko. Ada saiko lagi? Saiko lagi mufti. Tapi bukan mufti yang ngajar sini bagus. Mufti ujur. Nah, tu ngok-ngek enggak tu. Dia tanya mana? Tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Jawab. Bila tuan-tuan isi borang masuk mazhab Syafi'i? Soal bodoh tak bodoh. Tak ada seorang habuk jawab. Nah, tak tahulah sama ada tak saya jawab aku ataupun takut ko atau memang bodoh sungguh ikut ke suak ya. Kalau ambo ada dalam majlis tu, ambo tanya pula, bukan jawab. Ambo tanya pula. Mazhab Syafi'i ni daftar dengan RUS ke? Sebagai pertubuhan ke? Ada ni? Persatuan NGO, parti politik ke gapo siapa nak kena isi borang masuk mazhab ni? Nah, hak jenis isi borang ahli ni persatuan, pertubuhan, parti, ahli NGO, badan-badan. Nah, itu baru isi borang. Sedangkan mazhab sendiri hanya mazhab. Mazhab tu bukan hak daftar dengan RUS. Ada surat pertubuhan, ada surat borang ahli, bayar yuran bulannya, tahunnya. Bukan jenis lagu tu. Nama mazhab. Mazhaba ilaihi. Mana pendapat, zahaba ilaihi, yang diamalkan kepadanya pendapat. Itu dia panggil mazhab. Tak kena isi borang bengang. Ayat dia gitu. Nah, kita duk mengaji, untuk pergi baca bisyaratul apa? Kitab apa dah? Bisyaratul amilin ni. Kitab mazhab Syafi'i. Kita pun mengaji kitab tu, ikut pendapat-pendapat dalam kitab tu. Automatik kita tu Syafi'iyah. Lagu tu. Bukan duk kena isi borang. Mana pejabat mazhab Syafi'i nak ambil daftar, nak masuk jadi ahli, nak bayar yuran. Oi, bengang molek. Menyo tu. Soalan tu tak cerdik tu benar. Tak sepatut seorang yang bertaraf mufti cakap tanya soalan bodoh seperti itu pada orang kampung. Dia mungkin dia cerdik tapi pura-pura bodoh untuk membodohkan orang kampung. Atau memang bodoh sungguh. Dia bodoh lagi membodohkan orang lain. Tu nyanyi. Nah, kalau orang tu tanya lagu tu jawab gitu semula-mula. Kalau mari dia tanya, kalau tak kira rasukan ni nak jemput juga kuasa gerai ni. Nak gerai nak jemput juga dengar. Nah, ini tanya soalan lagu tu. Tuan-tuan isi bila borang mazhab Syafi'i? Tanya balik dia. Bila mazhab Syafi'i daftar dengan RUS nak kena isi borang bengang? Tanya gitu. Nah, sepatut tak tanya soalan gitu. Kalau orang faham makna mazhab. Mazhab tu pendapat yang diamal kepadanya pendapat. Tak ada kena isi borang. Nah, sejak dulu kitab-kitab hak ditulis oleh ulama-ulama Jawi kita ni memang menjalani di atas pendapat Syafi'iyah. Kita pun duk mengaji kitab-kitab Syafi'iyah. Wa amal sehari hidup kita pun gapo kita mengaji dalam kitab. Hayya dah tu, kita mazhab Syafi'iyah tu. Gitu. Geram. Banyak sangat soalan bodoh. Ada lagi banyak lagi soalan bodoh, lama tak habis tak kita ni. Jadi pahal daripada mana? Daripada ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Belum nak bahas laisa kamitslihi syai'un tu, kita tengok dulu orang panggil tarkib ayat. Allah Taala wa mari laisa kamitslihi syai'un baru wa huwas samiul basir. Apa? Bawa tarkib ayat nafi kemudian baru isbat. Itu. Nafi dulu baru isbat. Ini kaedah qawaiduddin, kaedah agama. Qawaid usuluddin, nafi dulu baru isbat. Dia tak serupa hak qawaid fiqhiyah bukan. Al-isbat muqaddamu 'ala an-nafi. Isbat tu didahulukan daripada nafi. Kalau ada dua hadis, sebab tu ulama-ulama bila tengok ada dua hadis, hak ni Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdih tak ada. Hak ni ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Riwayat ni dhaif. Tapi nak nafi, nak tinggal rugi. Maka al-isbat muqaddamu 'ala nafi.
Baca belaka itu lebih didahulu daripada kita tolak nafi. Nak baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh, subhana rabbiyal azim, boleh, tak ada masalah. Tapi rugi wa bihamdih dah. Oh, hadis doa pun hadis. Mana banyak pahala kalau kita baca dengan hal tak baca. Itu jadi ulama dia hitung. Kalau kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, maknanya hadis hak sahih pun kita wa amal, hadis hak dhaif pun kita wa amal, gabung sekali. Itulah gitu. Tapi kalau kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, hadis sahih lah. Hadis dhaif kita wa amal. Dari dalam bab beramal, al-isbat muqaddamu ala nabi. Isbat tu didahulukan di atas nafi. Tapi dalam qawaiduddin, nafi dulu baru isbat. Lain. Cuba tengok orang mengucap. Ada orang mengucap illallah la ilah illallah. Ada orang mengucap itu? Tak ada. La ilah dulu baru illallah. La ilah tu nafi, illallah tu isbat. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya nafi dulu baru isbat. Tapi hakikatnya sebenar sebelum isbat lagi dinafi itu isbat dah sebenarnya. Hanya li takkik nak menguat. Itu makna gitu. Sama juga laisa kamisli syai'un nafi. Wa huwa samiul basir isbat. Jadi nafi dulu baru isbat. Maka tak boleh dalam akidah ni kita isbat dulu baru nafi. Tak boleh. Tuhan ada tangan. Isbat tu. Tapi orang kata tapi dah. Tapi tangan Tuhan tak serupa tangan mu, comel tangan Tuhan. Tak boleh itu. Kaedah dalam usuluddin pasti kena nafi dulu. Tuhan tak ada tangan. Lepas tu dalam Quran kata yadullah khalaqtu bi aidina, ada dengan lafaz mufrad, ada dengan lafaz musanna, ada dengan lafaz jamak. Tangan ni makna apa? Tangan ni tangan lafaz, bukan makna hakiki anggota tubuh badan. Patu apa makna? Ba'dus salaf tafwid wa ufawwidu amri ila Allah. Serah pada Allah. Itu dia panggil tariqatus salaf aslam. Jalanan salaf lebih selamat. Tangan lafaz amiruha kama ja'abi. Baca je sebagaimana hak Nabi bawa datang. Gapo dia makna tangan? Hak majazi kita tak boleh letak mana-mana makna. Tangan dengan makna anggota tubuh badan mustahil ala Allah. Tuhan tak ada tangan. Kalau gitu itu baru salaf. Kalau duk bahas tangan dulu tapi tangan Tuhan comel tak serupa mu, tahi kuku penuh. Tu bukan salah, tu salah. Tu salah dia panggil itu ni. Ingat molek. Tariqatus salaf aslam. Mana? Dia tak menentu dengan mana-mana makna majazi yang layak bagi Allah Ta'ala. Serah tafwid ba'da tanzih. Itu disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Awfawid warum tanziha itu maknanya apa? Salaf tadi. Tafwid serah. Warum tanziha ay ba'da tanzih. Kemudian daripada disucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Bukan serah dulu baru suci dah. Mana? Suci dulu baru serah. Tafwid ba'da tanzih. Itu. Maknanya apa? Tuhan tak ada tangan. Tu. Gitu. Lepas tu apa makna tangan sini? Bukan makna anggota. Bukan. Tuhan tak ada anggota tangan. Lepas tu apa makna? Tafwid. Baru tafwid serah. Selepas daripada tanzih tadi. Itu dipanggil tariqatus salaf aslam. Tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Mana? Awilhu, takwil dengan tafsili. Tuhan ada tangan? Tak ada. Itu sama dengan salah dia. Pada pihak nafikan makna hakiki tangan tu anggota tubuh badan sama. Tak ada tangan. Patut apa makna tangan di sini? Qudratullah. Contoh. Kenapa? Karena ada qarinahnya di dalam Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, maha berkatlah Tuhan. Biyadihi, dengan tangannya segala kerajaan.
Wa huwa ala, padahal dia Allah Ta'ala tu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin, qadirun, yang maha amat berkuasa. Jadi ada berkuasa belakang. Maknanya sebut tangan tu maknanya kudrah lah tu. Gitu. Nah, jadi yadullah ai qudratullah. Senang. A'lam wa ahkam, terlebih berpengetahuan dan terlebih teguh. Jadi bila disebut kata yadullah dengan makna qudratullah, senyap dah, tak ada apa-apa. Tangan Allah apa mana? Kekuasaan Allah, beres. Tak ada duk mari lagi besar mana, ada berapa jari, kuku panjang, kau pendek, pakai cicing kau dak. Tak ada dah. Berurat kau dak. Nah, body tah macam Salman Khan kau dak tu. Dia tengok industri dia bengong industri. Tu nak marah tu body tu siapa boleh pecah ni baju ni kok tu. Tak ada air dalam benda tu, tak ada dah. Qudratullah. Yadu bi makna al-qudrah. Habis. Selesai masalah. Itu dia panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain pada tu Ahlul Punah wal Ranas. Ingat baik tu. Baik ini ingat baik. Jalanan kita ni hanya saja hak diterima oleh Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain pada tu dak. Tak sayaklah dak. Ya, Nabi jamidah la taftariqu ummati ala 73 firqah fa wahidun fil jannah wa 72 fil nar. Man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Fa wahidun fil jannah wa 72 fil nar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ma ana alaihi wa ashabi. Anisa. Tak kira dalam bab apa pun. Nah, dalam bab politik sama juga. Nah, baru-baru ni ada satu orang hamba Allah, ustaz di Kelantan. Nah, negeri hamba. Tu. Dia dalam video yang mengajar dalam Facebook dia. Dia kata mana? Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu memasukkan babul imamah, bab melantik pemimpin, bab kepimpinan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ini sebagai nak memberitahu kepada kita umat Islam bahawa melantik pemimpin politik itu ialah rukun iman, usuluddin. Teruk malah. Nah, Ambo Syah mengatakan mu ni 8 napat awal kau dengan Imam Ghazali akhirat esok. Duk menyeleweng makna hak dikehendaki oleh Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali bukan maksudkan seperti yang dia bagi tahu kepada orang ramai itu, bukan. Nah, ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah memasukkan bab melantik pemimpin dan politik di dalam kitab Tauhid bukan nak menyatakan bahawasanya politik dan melantik pemimpin itu ialah usuluddin, bukan. Sama dalam kitab Imam Ibrahim Al-Laqani Jauharatul Tauhid. Dan Imam Ibrahim Al-Laqani kata mana? Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli falaisa ruknan yu'taqad fid dini. Tengok. Apa kata Imam Ibrahim Al-Laqani? Wa yajibu, dan wajib. Nasbul imami adli, melantik imam yang adil. Apa imam sini? Bukan itu imam sembahyang ni, bukan. Pemimpin. Yang memerintah, yang adil. Adil ini adilus syahadah. Nah, ada berapa syarat? 6 syarat. Islam, baligh, berakal. Nah, ada berapa aku tak ingat, tengok dia jelas syarah lah ayat ini. Tu. Tidak mengikut hawa nafsu. Mengikut ahli sunnah wal jamaah wajib melantik pemimpin yang adil tu bi syar'i, dengan hukum syarak. Fa'lam, ketahui olehmu, la bi hukmil aqli, bukan dengan hukum akal. Ini apa ni? Raddan 'alal mu'tazilati, sebagai nak tolak di atas fahaman Mu'tazilah. Itu. Orang Mu'tazilah dia kata melantik pemimpin ni wajib, tapi wajib pada akal, bukan pada syarak. Akal kita fikir. Tak usah cara ke Quran hadis lah. Kalau otak kita boleh menentu sendiri baik pun. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah ada latih pemimpin ni wajib pada syarak. Itu pun wajib ala sabili fardi kifayatin, atas jalan fardu kifayah, bukan fardu ain.
Maknanya apa? Kalau dah ada satu kelompok yang melantik dah, kita tak latih pun tak apa. Pakai jadi ingat tu. Tak berdosa dah kita. Kalau tak ada siapa dia latih, baru berdosa habis. Fardu ain atas orang tiap-tiap kena latih. Itu kalau kira-kira zaman dulu, zaman khalifah. Zaman dulu ni dak lah. Bapa ada sistem berapa pilihan raya. Mana wajib mengundi ni atas orang daftar mengundi. Nah, maka kalau orang tak daftar mengundi, tak wajib mengundi. Haram pula kena hambak ke SPA. Tak boleh dia nak mengundi. Itu. Nah. Jadi tujuan ulama masuk bab nasbul imam dalam kitab Usuluddin bukan nak cerita nasbul imam politik melantik pemimpin tu ialah rukun iman, bukan. Tapi nak tolak faham yang sesat antaranya Mu'tazilah. Bapa Mu'tazilah lantik pemimpin wajib akal. Akal kita menentu baik buruk. Ayalah gitu. Kita agak ahli sunnah dah, baik buruk ditentu oleh syarak. Syarak kata baik, akal kita nampak tak baik pun kena kata baik. Syarak kata jahat, akal kita nampak baik pun kena kata jahat. Mu'tazilah dah, syarak tak cara, yang penting akal. Akal kata baik, baik. Akal kata jahat, jahat. Sebab tu ia pening. Syarak kata rotan jangan sampai hancur jubutahi orang. Nah, rotan di khalayak untuk didik seorang tu malu. Tarbiyah diri dia ada sifat malu. Nah, dia fikir dengan kau, zalim ni, tak berperi kemanusiaan. Tengok ni tu. Kalau rotan hancur jubutahi orang, inilah bagus. Inilah hukum yang adil. Tengok. Tidak pun pening ya. Pening. Sebab apa? Sebab at-tahsin wa at-taqbih bil aqli dia panggil. Baik buruk akal yang menentu. Itu Mu'tazilah. Siapa-siapa hok rajin dah mikir lagu tu, automatik Mu'tazilah. Tak perlu isi borang ke ni? Sama dengan mazhab agak. Nah, tak kena isi borang. Tak payah cari mana pejabat Mu'tazilah pasal isi borang. Tak payah. Latih pemimpin itu kak. Kalau fikir dengan akal saja, tak ada suluh dengan syarak, Mu'tazilah. Dia fikir dengan akal, mesti hebat ni dulu yang mengatas dah dulu 22 tahun, jaya dulu. Dia tak suluh. Hak ni dah hak duk sombak tutup guru pondok masuk dalam penjara dulu. Hak keluar jadi bisu ada, hak keluar jadi gila pun ada. Tapi dia tak tilik tu. Dia tak tilik tu, dia tilik akal. Jaga-jaga takut jadi Mu'tazilah sambil-sambil. Itu. Pertama, raddan 'alal mu'tazilati. Wa laisa ruknan yu'taqad fid dini. Dan bukanlah pula melantik pemimpin dan politik itu masuk dalam rukun iman yang diiktikad dalam agama. Ini raddan 'alal syi'i, 'ala rafidati. Dua puak yang ditolak ni. Pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah kata melantik pemimpin politik ni palotok kita je. Fikir sendiri, tak payah duk belak Quran hadis ijma' ulama. Palotok kita tentu baik buruk. Itu dia panggil apa? Mu'tazilah. Zaman lah ni kalau senang nak pokok sengkula lah nanti ni. Sengkula tu, pokok sengkula. Ada satu puak pula lebih melampau lagi pula. Melantik pemimpin ni ialah akidah kita. Perjuangan ini akidah kita. Ini perjuangan akidah tuan-tuan. Peninglah. Hak ni mubdi kat ni. Ahli sunnah ni tawassut, duduk tengah-tengah. Di antara Mu'tazilah yang kata politik langsung tidak ada dalam syariat, hanya akal yang menentu. Dengan puak Syiah Rafidah, melantik pemimpin ni bukan setakat masuk dalam agama biasa, bukan. Masuk dalam rukun iman. Sebab tu kalau tuan-tuan beli buku kitab Usuluddin Syiah, bab yang pertama ni, babul imamah wal wilayatil faqih. Bab pada menyatakan kepimpinan dan wilayatul faqih, politik, imam-imam maksum dia panggil. Kenapa? Rukun iman di Syiah. Rukun iman. Kita rukun iman tak? Politik. Ada rukun iman? Ada. Melantik pemimpin ada tak? 6 rukun iman. Berapa yang rukun iman? 6. Pertama, niat. Basuh muka. 6 rukun iman aku pak basah 2 kering ada tu ni. 6 rukun iman tu beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada qadar. Ada melantik pemimpin ada. Kerana melantik pemimpin tu masuk dalam Islam ko pintu syariat ba ijtihadi. Ijtihad.
Bak ijtihad. Betul 2 pahala. Salah 1 pahala. Sengaja salah baru berdosa. Kenapa? Kerana tidak ada pemimpin dalam ahli sunnah wal jamaah yang dikategorikan maksum. Tak ada. Tak ada imam maksum dalam ahli sunnah wal jamaah. Nak faham tak? Tak ada. Maka sebab tu kalau betul 2 pahala. Macam orang ganu lah. Nah dia ni. Oh, pok naik. Kadar jenayah menurun. Contoh tu. Nah, pelajar-pelajar sekolah boleh lesen mutu free. Contoh kebajikan tu. Adil sungguh, bahagia sebaik sungguh. Dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala kok. Kalau salah, dapat. Tersalah, dapat 1 pahala. Tak dosa. Kerana tak ada istilah pemimpin yang maksum. Kerana tak ada, mana ada pemimpin yang maksum. Sebelum pilihan raya dia ceramah ke main. Tuan-tuan, jangan bayar saman IES. Contoh IES ini zalim, menekan rakyat. Kena ngidung itu rakyat. Kalau tuan-tuan lantik kami sebagai kerajaan, kami hapuskan kamera IES ini. Kami hapuskan saman IES ini. Itu kita apa? Hok ni sedap ni. Lepo aku. Lepas pilihan raya, dia buat bersidang pula. Kami akan menambahkan lagi sebelah batang kamera IES. Kerana ini sesuai dengan maqasidus syar'iyah. Aduh. Parak duk main maqasid semacam ke. Sebelum nak maqasid tu, takzir pada harta ni dengan jalan ikrah itu hukumnya makruh. Boleh mendekati haram. Takzir atas harta. Takzir jangan di atas harta. Mungkin takzir atas harta sama, tak boleh diskaun. Padahal sekarang ekonomi masih lagi belum pulih. Rakyat hidup tertekan. Kita pergi tekan pula atas harta rakyat. Takzir atas harta tu dengan secara ikrah hukumnya makruh litahrim, menzalimi rakyat, mendekati dengan haram. Tak payah cara kau maqasid lah. Sebab hok duk pasal IES pun mati juga orang kata. Mati juga. Di atas sikap kita bawa lagu mana molek baik. Maka berdosa dak kita? Dosa dak hak kita duk pakai tu? Dapat 1 pahala atas dasar kita ijtihad. Hok nipu tu dosa. Lama salah faham sini. Hok pelawak, hok nipu tu dosa. Hok salah ni hok salah. Sebab mana ada pemimpin yang asal kita dengar ceramah ni terbaik boh, piti-piti yang tak ada, tu tak ada, tak ada, sampai akan dibatal. Habis tak ada lakon ni, sedap ni. Sini bukan ada lakon, kau paruk pula. Contoh. Dosa tak kita salah tu? Tak dosa. Melainkan sengaja. Tahu dah sengaja. Tu dosa. Lagu mana? Kita akan hapuskan kamera IES. Tol akan hantar dah. Kita akan hapuskan tol. Kita akan hapuskan PTPTN. Hari ini kita dapat mandat, esok harga minyak turun serta-merta. Harga beras turun serta-merta. Kita pergi visit lima. Bakar YB. Betul ke tu? Dia kata walau ya. Saja nak suruh undi. Kita tahu dah jiwa juga dosa tu dosa. Dah. Kok ni kita tak tahu. Orang kata tahu. Itu. Maka tak dosa dapat 1 pahala di atas dasar ijtihad. Maka pahal daripada sinilah kalau kita ni orang ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah kalau orang kritik pemimpin kita, hak kita pilih sendiri, kalau betul-betul salah pun tak ada masalah. Kenapa? Tak ada pemimpin yang maksud. Betul tak? Kau tak betul. Kayak setengah-setengah orang ada marah. Kita duk kritik-kritik. Kalau kritik benda hak tak betul tu baru bolehlah kita nak marahnya. Ni kritik benda hak betul. Nak marah juga. Seolah-olah demo duk iktikad pemimpin demo tu maksum. Ahli sunnah ni tak ada pemimpin yang maksum. Tak ada. Sayyidina Umar hak dijamin syurga tu. Ditegur, dikritik bukan orang hebat, orang lelaki-lelaki kaki maksiat pun ada. Terima kasih pula. Tu Sayyidina Umar. Itu kalau orang ahli sunnah jamaah tak ada taksub dengan parti. Tak ada taksub parti. Jelas. Tak ada taksub parti gapo tak kira. Tak ada taksub parti. Kenapa?
laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan di kalangan umat Nabi Muhammad orang yang menyeru perjuangan ketaksuban membetuli. Apa? An tu'ina akhaka 'ala zulmi, menolong di atas perkara zalim pada saudara kamu. Itu bahaya. Nah, benda salah nak tak salah. Sebab tu kalau kita semua orang ahli sunnah wal jamaah. Nah, tapi hok ni cak kerih, hok ni cak bulan, hok ni cak amanah. Nah, boleh duduk sekali, tak ada masalah gapo. Apa? Kita orang ahli sunnah wal jamaah ni i'tiqad politik melantik pemimpin bukan rukun iman, tapi masuk di dalam bab syariat, bab pun ijtihadi, betul dua pahala, salah satu pahala. Kalau sengaja salah baru berdosa. Dan bukan juga luar daripada agama tu seperti Mu'tazilah. Mana akal kita yang menentu baik buruk. Siapa nak jadi pemimpin, hukum dengan akal sendiri, tak payah balik Quran. Itu Mu'tazilah. Jangan jadi melampau di antara dua pihak tadi. Nah, dua pihak tadi melampau, ni melampau ruang terus. Tak ada dalam Islam. Pelotok kita je hukum. Itu Mu'tazilah. Ni melampau masuk dalam agama, masuk sampai ke bab akidah. Bila masuk bab akidah tu hak kafir mengkafir tu. Dua tu imam satu masjid tu. Nah, dua jemaah, dua tu imam satu masjid tu. Ni bahaya ni. Pergi masuk heret bah ke dalam akidah. Dah. Jangan. Nah, nak jual lagi. Tapi biar jelas. Islam tu ahli sunnah wal jamaah. Lihat ni. Mana? Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin. Laisa wa laisa ruknan yu'taqad fid dini. Ingat molek. Jadi bukan ulama ahli sunnah wal jamaah memasukkan bab melantik pemimpin dalam kitab Usuluddin untuk menyatakan melantik pemimpin politik itu ialah Usuluddin. Bukan. Tapi nak tolak puak Mu'tazilah dan nak tolak puak Syiah. Nah, ingat baik-baik. Kalau silap hari bulan, kita doa i'tiqad ini perjuangan akidah kita Syiah dengan tak sedar. Syiah tak payah ya Hussein nak jadi Syiah ni. Syiah tak sedar. Atau kita ni membela pemimpin kita mati-matian walaupun tahu dah tak betul. Tu kita Syiah apa? Sebab pemimpin kita kata maksum dia. Jangan. Jangan gitu. Manusia tu lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa akhta, bisa sawab, bisa betul, bisa salah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tidak ada janjian syarak ismah lil imam, tak ada. Maksum bagi pemimpin tu tak ada. Jadi nak membuktikan kesalahan kena bawakan pembuktian. Macam kita tuduh orang, kamu anak zina contohnya. Kita lah kena buat mari bukti. Bukan kita tuduh orang kamu anak zina. Mana buktinya? Awak buktikan diri awak sendiri tu bukan anak zina. Bengok lagu tu pening. Pendakwa tu kena buat mari bukti. Yang dituduh, yang didakwa kena ingkar dengan sumpah. Tu lagu tu kaedah. Ni terbalik. Tuduh. Lepas tu buktikan diri awak tak bersalah. Jadi pening lagu tu. Ngaji sekolah agama mana lagu tu. Betul tak? Kamu telah rasuah 90 juta. Contoh tak ada kaitan dengan hidup yang mati contoh. Kenapa tuduh saya ni? Saya nak tuduh suka hati saya. Sekarang awak buktikan dia awak tak bersalah. Mati lah tu. Main mana ngaji agama lah tu. Orang yang menuduh tu kena awak bukti. Mana bukti? Jangan tuduh senyap. Awak tahu. Tak boleh itu. Itu bukan cara syarak, bukan cara Islam. Tu cara jahat dia bagi. Baik. Ya politik nak masuk ke? Baru segar sikit. Baru nak masuk laisa kamislihi tadi. Tak habis lagi laisa kamislihi ni. Jadi kenapa kah laisa kamislihi syai'un ni sangat muhkamat? Baca muhkamat bukan muhakkamat. Muhkamat. Sangat teguh makna dia. Pertamanya laisa tu asalnya ialah nafi muqayyad. Asal laisa ni nafi muqayyad. Apa? Nafi yang muqtarinan bizaman. Nafi yang disertai dengan masa. Mana masa? Masa madhi, masa hal, masa mustaqbal. Masa yang lalu, masa sekarang dan masa lagi akan. Asal nafi tu begitu. Kita nak kata anak awak yang pertama tak sama dengan anak awak yang kedua. Anak yang kedua tu kena ada.
Jangan anak pertama ada, anak kedua tak ada, tiba-tiba anak pertama tak serupa lah anak kedua. Bila saya beranak anak kedua tak serupa. Mana boleh gitu? Pening. Nah, nak kata anak pertama tak sama dengan anak kedua, mesti anak kedua kena ada. Betul tak? Kalau tidak nak tak sama dengan apa? Ya boleh kita kata, ni anak pertama, ni anak kedua. Oh, tak sama, ya anak pertama kedua, mesti kena ada anak kedua. Kalau ada hanya anak pertama, tiba-tiba kita kata, anak pertama tak sama anak kedua. Bila ada anak kedua? Itu dia panggil apa? Nafi itu asalnya muqayyad dengan zaman. Tapi nafi pada laisa kamitslihi syai'un tidak menyertai pada mana-mana zaman. Gitu. Kalau tidak, Allah Ta'ala sebelum daripada makhluk ni ada, Allah Ta'ala tak serupa dah. Tak serupa dah. Tapi makhluk ni ada tak? Tak ada lagi. Patut serupa lah Allah Ta'ala. Jangan kata itu. Maka laisa, pada kata laisa kamitslihi syai'un, ialah nafi mutlak. Nafi bimakna intifa' mutlak. Apa makna intifa' mutlak? Ternafi secara total. Tak kira makhluk ada ke makhluk tak ada, makhluk sebelum dijadikan, makhluk setelah dijadikan, nanti makhluk dibinasakan, Allah ternafi serupa secara total. Itu maknanya. Itu laisa. Nah, laisa kamitslihi. Kah pada kata misli itu sebenarnya panjang kalau nak orang itu. Ada berkhilaf hingga ke-15 pendapat aqwalul ulama. Tapi kita ambil yang mudah ya, kerana 9 minit nak balik pula, ada kelas pula pondok dia ni. Kah pada kata lais kamitslihi itu kah zaidah litaktik bagi nafi laisa. Kah zaidah litaktik bagi nafi laisa. Mana nak menguatkan lagi penafian tersebut. Misli itu laisa kamitslihi. Tidak ada langsung sedia kala secara total seumpamanya Allah. Syai'un sikit pun tak ada langsung. Kena makna kena cakap itu. Kenapa? Pertamanya ada 2 kali hasar pada kata laisa kamitslihi syai'. Mana? Pertamanya mislihi itu berada di depan, sepatut berada di belakang. Sepatut tarkib ayat laisa laisa syai' kamitslihi. Tidak ada sesuatu seperti umpamanya Allah. Sepatut ayat gitu. Kalau tarkib biasa, susunan ayat biasa. Tapi Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Ini dia panggil apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan perkara yang patut duduk di belakang. Ini mendalamkan makna dia panggil. Hasarkan makna. Supaya kita duk baca Fatihah tu lah. Kalau kata na'buduka wa nasta'inuka, kami ibadat kepada engkau, kami minta tolong akan dikau. Maknanya apa? Kami minta tolong juga pada orang lain. Nak kata ni, kami sembah juga orang lain. Kalau nak buduka wa nasta'inuka. Tapi tidak, dalam Fatihah kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kata na'buduka. Na'budu iyyaka tak? Na'buduka wa na'budu iyyaka tak ada. Bukan na'buduka wa nasta'inuka tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak benda patut di belakang, wa tak depan. Jadi maknanya hasar, dalam maknanya, tersimpan maknanya. Maknanya lagu mana? Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau sahajalah kami menyembah, tidak kepada yang lain. Habis, potong dulu. Hanya kepada engkau sahajalah kami minta tolong, tidak kepada yang lain. Itu dia panggil faedah mendahulukan benda yang patut duduk di belakang. Jadi ayatnya seperti itu. Laisa kamitslihi itu sepatut laisa syai' kamitslihi. Tapi tak, laisa kamitslihi. Benda hak patut duduk di belakang, poin tak depan. Ini dia panggil hasar yang pertama. Kemudian syai'un. Syai'un tu dia panggil apa? Isim nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafyi tufidul hasra. Isim nakirah bila jatuh di halaman cakapan atau konteks ayat menafi. Mana nafi? Laisa tu nafi.
Syai'un tu nakirah, jatuh di siakul kalam, dia panggil konteks ayat menafi. Ini memberi makna hasar. Jadi kalau nak pasang makna, jangan kata lagu ni laisa syai', laisa kamislihi syai'un, tidak ada seperti umpamanya Allah suatu. Oh, lo nampak tahuan. Ini ni. Makna dia begini. Ini pun tak sampai ke tepat hak nak. Nah, tapi sekurang-kurangnya kerana kita telah bahas dah ni. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada langsung sedia kala. Langsung tu kah pada kata kamislihi ni. Tidak ada langsung sedia kala sekarang selama-lama secara total seumpamanya Allah, sikit pun tak ada langsung. Kerana dua kali hasar tu. Siapa tahu tu. Semangat nak ayat ni. Tiba-tiba kita bolehnya kata Tuhan ada kaki, ada betih, ada tangan. Hak ni nak winyepak ni. Nah, Tuhan kata laisa kamislihi syai'un, tidak ada secara total sedia kala sekarang selama-lamanya, tidak ada langsung seumpamanya Allah, sepertinya Allah, tak ada langsung sikit pun tak ada langsung. Apa tahap tu nak cakap? Tak tahu. Nak kena dengan ayat hak Tuhan nak makna maksud. Tu siapa tahap tu? Tak ada langsung sikit pun tak ada langsung. Soalnya perang muka mata ni nak ayat. Ada tangan. Gerai berasa. Lepas tu dia nyepak. Nah, dah bila kita faham laisa kamislihi syai'un, maka Tuhan tak serupa akan yang baru dari segenap sudut zat, sifat, af'al. Habis itu. Itu dia panggil dalil nakli. Nah itu ni. Habis. Adapun tanda, yakni dalil secara akli. Ini tanda ni dalil akli, dalil yang dipikir dengan akal. Bersalahan Allah itu ialah sekalian makhluk ini. Makhluk ni jadi dalil. Mana? Kalau Allah serupa dengan lembu-lembu. Kalau Allah serupa dengan kupa-kupa. Nah, Pak Allah tu kupa, dah. Allah tu lembu, dah. Allah tu dinding, dah. Allah tu kursi, dah. Allah tu nasiya, dah. Kalau Allah serupa nasiya, ada tangan, ada kaki, ada betih, ada kepala, pergi mari. Nasiya dia panggil Allah tu. Lepas tu, pergi juga. Dak. Itu lagu tu. Jadi, dalil makhluk ini menunjukkan Allah mesti tak serupa akan yang baru. Dalil makhluk ini juga yang menunjukkan serupa Allah akan yang baru. Tentu tidak. Satu dalil, dua madlul. Jadi 4 pahala kita dapat daripada setiap perbahasan sifat. Mana? I'tiqad wujubul wajib, i'tiqad istihalatul mustahil. Satu dalil menempati 2 madlul. Wallahu a'lam. Habis itu. Kemudian dan qiyamuhu bi nafsihi. Habis sungguh tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misr wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.